A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita mula bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubung dengan kesihatan, berhubung dengan perubatan, sebagaimana yang telah disusun oleh seorang ulama Al-Azhar Al-Syarif, Dr. Hasan Al-Syafi'i, yang telah menyusun satu buku yang berjudul Al-Arba'una As-Sihiyah min Al-Ahadith An-Nabawiyah, 40 hadis-hadis kesihatan daripada hadis Nabi SAW, yang secara khusus beliau susun baru-baru ini untuk ujian yang berlaku kepada kita, iaitu virus COVID-19. 40 hadis ini disusun oleh beliau yang menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan, hadis-hadis yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan, hadis-hadis yang berkaitan dengan kesihatan secara umum dan juga secara khusus. Terdapat 40 hadis yang beliau masukkan dan beliau bawakan selepas disebutkan hadis. Syekh Hasan Al-Syafi'i memberikan komentar ringkas terhadap fiqh atau pemahaman terhadap hadis-hadis yang beliau bawakan. InsyaAllah kita akan baca beberapa hadis setakat yang kita mampu untuk hari ini. Hadis yang pertama, Al-Hadithu Al-Awwal, Masyru'iyyah At-Tadawi. Hadis yang pertama adalah hadis berkenaan disyariatkan berubat. An Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Fasallamtu thumma qa'adtu faja'a al-a'rabu min hahuna wa hahuna faqalu ya Rasulullah ana tadawa, faqala tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'in wahid, al-haram wal haramu asyaykhukhah. Hadis pertama yang dibawa oleh Dr. Hasan Al-Syafi'i di dalam buku beliau ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Kata beliau, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Aku telah datang bertemu Nabi dan para sahabat. Biasa Nabi duduk di masjid Nabi atau Nabi duduk di satu tempat bersama para sahabat. Fa ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Yang mana para sahabat Nabi ketika itu seolah-olah di atas kepala mereka ni ada burung. Mereka duduk di hadapan Nabi, mereka duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawaduk, dengan penuh diam, seperti ada burung yang sedang berada di atas kepala mereka. Mereka tak gerak seperti orang yang naik kat burung. Begitu cuma bila nak bergerak, apalagi bila burung tersebut berada di atas kepala mereka. Fasallamtu, Usamah berkata, lalu aku berikan salam kepada Nabi SAW. Thumma qa'adtu, kemudian aku pun duduk. Faja'a al-a'rabu, lalu selepas itu ada beberapa orang lelaki Arab Badui yang datang min hahuna wa hahuna, daripada arah sini dan juga daripada arah sini. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tadawa, adakah boleh kita berubat? Adakah kita perlu berubat? Atau adakah boleh kita berubat? Faqala, Nabi SAW bersabda, tadawaw, berubatlah, kamu kena berubat. Fa inna Allah azza wa jalla, kerana Allah subhanahu wa ta'ala lam yada' da'an, tidak meletakkan sesuatu penyakit, Allah Ta'ala tidak berikan sesuatu penyakit illa wada'alahu dawa'a, melainkan Allah Ta'ala berikan sekali, Allah Ta'ala letakkan sekali ada ubat dia, ghaira da'in wahid, kecuali satu saja penyakit, iaitu al-haram. Al-haram maksudnya penyakit tua. Melalui hadis ni jelas kita tengok bagaimana Nabi SAW mengisbatkan kepada kita perlunya kita berusaha mencari sebab dalam mengubati penyakit. Sebagai orang dia silap sangka,
Mereka menyangka bahawa penyakit itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut kesembuhan juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita berusaha untuk berubat. Kerana mereka menyangka itu takdir. Berubat kalau tak berubat, kalau Allah Taala nak sembuh, Allah Taala boleh sembuhkan. Tak berubat pun kalau Allah Taala nak sembuh, Allah Taala boleh sembuhkan. Berubat pun kalau Allah Taala tak sembuhkan, maka tidak akan sembuh. Jadi mereka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana penyakit bagi mereka itu adalah mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang takdirkan kena penyakit. Tak ada manusia boleh lari dah. Begitulah juga anggapan mereka dalam bab berubat. Ini satu kefahaman yang salah. Sebetulnya, berubat tu juga adalah daripada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaha min qadarillah. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan, adakah perlu berubat? Adakah berubat ni bercanggah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tanda kita tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata innaha min qadarillah. Tu juga berubat tu juga termasuk dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahaman yang salah yang menyangka bahawa kesembuhan ni kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia sebahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita perlu mencari asbab untuk sembuh. Nabi SAW, kalau kita tengok dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita tengok dalam keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW, kita boleh katakan bab berkenaan berubat ni, secara khusus berubat ni, secara umum berkenaan berubat ni, hadis dia mencapai taraf mutawatir. Tawatur biqadaril mushtarak. Kalau kita kumpul ke hadis-hadis berkenaan berubat ni, kita boleh katakan mutawatir kedudukannya. Hadis Nabi berubat. Nabi suruh sahabat berubat. Sahabat juga berubat. Nabi ajar kepada sahabat-sahabat tentang ubat. Nabi ajar supaya makan habatus sauda, makan kurma ajwah dan sebagainya. Tu sebagai nak berubat. Dan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, inilah yang terbaik. Ataupun sangka sebagai orang bila ditimpa penyakit, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita usaha ikhtiar untuk berubat. Itu adalah satu kefahaman yang salah, dibantah oleh hadis Nabi SAW sendiri. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim sendiri, cerita bagaimana Nabi Ayub AS, Allah Ta'ala uji baginda dengan satu penyakit. Lalu bila Allah SWT nak sembuhkan Nabi Ayub AS, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub AS, Urqud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Surah ayat 42. Urqud birijlik, hentaklah kaki kamu wahai Ayub. Hadza mughtasalun baridun, ini adalah air sejuk untuk kamu mandi. Wa syarabun, dan juga untuk kamu minum. Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub hentakkan kaki supaya keluar air daripada bumi. Air tersebut air sejuk, dia boleh mandi, dia boleh minum air tersebut, lalu sembuh penyakit dia. Allah Ta'ala buat asbab untuk Nabi Ayub AS sembuh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh jadi nak sembuhkan Nabi Ayub tanpa ada sebab-sebab. Kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadi, sembuhlah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajarkan kepada kita, sesuatu itu berlaku ada sebab dan musabab dia. Kita kena usaha. Termasuklah juga dalam bab berubat. Allah Ta'ala boleh sembuhkan Nabi Ayub tanpa Nabi Ayub hentak kaki, tanpa keluar air, tanpa Nabi Ayub mandi, tanpa Nabi Ayub minum air tersebut. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita nampak sesuatu itu berlaku ada sebab, ada sebabnya. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi juga berubat. Ada sahabat-sahabat yang kerja dia, kemahiran dia berubat. Bahkan Nabi suruh sahabat-sahabat pergi cari orang yang boleh berubat. Nabi juga ajar kepada sahabat-sahabat, sama ada sudut perubatan Nabi SAW dan sudut doa. Itu juga salah satu ikhtiar. Nabi ajar doa, Nabi ajar jampi, Nabi ajar makan ubat tertentu, supaya ada ikhtiar kita dalam bab kita berubat. Begitu juga kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW dan kitab-kitab hadis. Kita ambil kitab Bukhari sebagai contoh. Ada satu bab, ada satu kitab tib. Kitab berkenaan perubatan. Nak menyatakan kepada kita, Islam ni, walaupun kita disuruh beriman dengan qadar, tapi berubat tersebut tidaklah bercanggah, tidaklah menafikan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Buku mana-mana kita ada, akan ada kitab tib.
Kita berkenaan berubat, situ sebut Nabi berubat, Nabi suruh sahabat berubat, sahabat mana berubat. Nabi suruh pilih doktor yang paling terbaik sekali dalam hadis. Nabi suruh cari doktor yang paling terbaik sekali. Doktor dah, perubat orang yang berubat dah. Tapi dia nak pilih yang terbaik sekali. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Perkara kedua, berkenaan berubat ni, Nabi larang kita menjadikan benda-benda yang haram sebagai wasilah untuk kita berubat. Nabi sebut dalam hadis Abu Dawud, la tadawu bi haramin. Janganlah kamu berubat dengan benda-benda yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benda yang haram tidak diberikan manfaat dan sudut perubatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada beberapa perubatan, cara perubatan yang asal dia benda tu boleh tapi dilarang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis dari Al-Bukhari dan lain-lain, Nabi sebut asyifa'u fi thalathah. Kesembuhan ni ada pada 3 perkara. Pertama, syarbati asal, minum madu, wa syaratati mihjar. Wa syaratati mihjamin. Yang kedua, berbekal. Dan yang ketiga Nabi sebut wakayyati narin, dan juga besi panah yang diletakkan di tempat luka. Besi panah yang dipanahkan, yang dibakar, lalu diletakkan di tempat luka untuk mengelakkan timbulnya bakteria pada tempat luka tersebut dan untuk menyembuhkan tempat luka tersebut. Tapi Nabi kata wa anha ummati anil kai, tapi aku lari umat aku daripada menggunakan kai, besi panah untuk menyembuhkan luka dan sebagainya. Ada perkara yang Nabi suruh kita berubat, tapi ada batas-batasnya dalam kita berubat. Ubat apa yang boleh kita ambil, setahu mana ubat tersebut memudaratkan atau tidak, perlu kepada penelitian ahli perubatan. Nabi sebut dalam hadis tadi juga yang kita baca, satu saja penyakit yang tak ada ubat iaitu penyakit tua. Tua ni kerana usia. Walaupun manusia dia boleh buat macam-macam, teknologi tak saya bagi tua. Dia makan ubat, dia makan begotu, muka je tak nampak tua, tapi umur tetap tua. Komentar banyak, ada beberapa komentar disebutkan oleh Syekh Hasan Syafi'i, antara yang beliau sebut an-tadawi la yata'arad ma'al iman bil qadar. Berubat ni tidaklah bercanggah dengan iman kepada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, berubat tu juga termasuk dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadis yang kedua, al-hadis ats-tsani nadhafatu al-bi'ah, tentang bagaimana kebersihan sekeliling kita, kawasan sekeliling atau suasana kita yang bersih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini. Qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim wal maqsud bi-dhilli makanul julusi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakib. Dalam hadis yang kedua ni, Syekh Dr. Hasan Asy-Syafi'i dibawakan 2 hadis. Yang pertama hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Nabi sebut 2 perkara. Nabi sebut ittaqul la'anan, berwaspadalah kamu, takutlah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap 2 perkara yang boleh menimbulkan laknat. Qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah? Mereka bertanya, apakah 2 perkara yang boleh menimbulkan laknat wahai Rasulullah? Nabi kata alladhi yatakhalla fi tariqin nas, iaitu orang yang buat air pada jalan orang manusia lalu, aw fi dhillihim, atau di tempat mereka menaum, di tempat mereka berteduh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga lain-lain. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 2 perkara. 2 perkara besar Nabi SAW berikan kepada kita. Dan juga hadis yang daripada Jabir yang kita baca tadi. Pertama, berkenaan pencegahan daripada penyakit. Nabi nak mencegah kita daripada penyakit. Ni antara satu hadis dia. Yang kedua, hadis ni juga isyarat kepada kita jangan kita menyakiti orang lain.
Nabi SAW atau agama kita, agama Islam adalah agama yang sentiasa suruh kita ni mendoakan kebaikan kepada orang. Dengan cara kita bagi salat, kita doakan kebaikan kepada orang. Nabi suruh kita sentiasa berdoa kepada saudara-saudara muslim yang lain. Kenapa? Kerana doa ni satu benda yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Islam nak seseorang itu mendapat kebaikan. Islam tak usah seseorang itu mendapat keburukan. Sebab itulah banyak perkara-perkara dalam Islam ni, Islam tolak benda-benda yang boleh membawa keburukan kepada manusia dan juga secara umum dan juga kepada orang Islam secara khusus. Termasuk benda yang boleh membawa keburukan adalah seseorang mendoakan keburukan kepada orang lain. Manusia bila nak doa kepada orang dengan keburukan, biasa dia tidak akan doa secara direct lagu tu, secara terus. Mereka ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan mereka mendoakan keburukan. Nabi tak bagi kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan orang laknat kita, yang boleh menyebabkan orang ni mendoakan keburukan kita. Dalam doa manusia ni kita tak tahu siapakah doa yang Allah Ta'ala makbul. Boleh jadi kerana perbuatan tak baik yang kita buat, orang laknat kita, atau orang doa ke keburukan, Allah Ta'ala makbulkan doa tersebut, lalu ditimpa kepada kita keburukan. Lebih kita takut lagi, bukan setakat orang manusia biasa yang mendoakan keburukan, laknat tersebut, Nabi sendiri pun pernah doa. Nabi sebut dalam satu hadis, man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Nabi sebut dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah. Nabi sebut man adzal muslimin, siapa yang menyakiti orang Islam, mana-mana orang Islam, fi turuqihim, di jalan-jalan mereka, di tempat laluan mereka, wajabat alihi la'natuhum, maka wajib laknat mereka kepada dia, maka dia akan memperolehi laknat mereka kepada dia. Ini juga doa Nabi SAW kepada orang yang menyakiti orang muslim yang lain. Nabi larang allazi yatakhalla fi tariqin nas. Siapa orang yang mendapat laknat tadi? Dua perkara yang boleh mendatangkan laknat, iaitu orang yang buang air di tempat jalan orang ramai. Islam ni sangat-sangat mementingkan kita jaga perasaan orang lain. Bukan setakat perasaan, bukan setakat kita jaga dari sudut kita tak buat jahat kepada dia. Bukan setakat kita tidak menyakiti dari sudut sakit tubuh badan dia. Dari sudut menyakiti emosi dia pun tak boleh. Bila kita buang air di tengah jalan, menyebabkan emosi dia terganggu dengan baunya, dengan pemandangan jijiknya. Hak tu pun tidak dibenarkan dalam Islam. Au fi dhillihim, atau kita buang air di tempat yang boleh di tempat yang mereka bernaung, di tempat mereka berteduh. Sepatutnya mereka boleh berteduh daripada kepanasan sehari, tapi kerana kita buang air, menyebabkan mereka tak boleh berteduh di tempat tersebut dengan aman. Bukan setakat manusia kita tak boleh buat mengganggu mereka, bukan manusia pun kita tak boleh ganggu. Nabi SAW dalam hadis-hadis kita tengok banyak, Nabi larang kita buang air di dalam lubang. Naha Rasulullah anil bau fil hajr. Nabi larang kita buang air dalam di tempat lubang. Ulama menafsirkan berbagai-bagai tafsir. Ada yang kata kerana ada haiwan dalam lubang tadi. Ada juga sebagai ulama kata Qatadah menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, innaha masakinul jin. Sebab apa tak boleh buang air dalam lubang? Kerana dalam tu ada tempat jin. Mengikut tafsiran sebagai ulama. Bila kita buang air, kita mengganggu dia. Kalau makhluk yang tak boleh kita nampak ni pun kita dilarang mengganggu, apalagi makhluk yang kita boleh nampak, seperti manusia. Berkenaan hadis ni, kita kena tahu bahawa hadis-hadis berkenaan perubatan ni juga adalah termasuk ijaz, mukjizat Nabi SAW. Saya ingat Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Baq, seorang pakar perubatan, dia sentiasa menjadi rujukan dalam bidang perubatan apabila berlangsungnya majma' fiqh atau konferensi fiqh. Bila membincangkan berkenaan perubatan di negara-negara Arab, maka Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Baq inilah antara yang menjadi pembentang kepada isu-isu yang sedang dibahaskan. Dia sebut satu perkara berkenaan hadis ni, dia sebut betul-betul berkenaan hadis ni.
Dia kata negara Islam mengalami berbagai-bagai banyak penyakit. Antara penyakit Schistomiasis, satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis cacing yang mana menimpa berjuta-juta orang. Dan benda ni banyak berlaku di negara Afrika dan banyak berlaku di negara Timur Tengah. Dia kata hingga kerajaan terpaksa menghabiskan berbilion-bilion dolar, berbilion-bilion ringgit, berbilion-bilion rial untuk merawat penyakit tersebut. Syekh Muhammad Ali Al-Bar kata, sebenarnya masalah tersebut boleh diselesaikan dengan satu hadis saja daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mana? Hadis seperti mana kita baca tadi. Jangan buang air di tempat yang orang lalu, jangan buang air di tempat di tempat air, jangan buang air di tempat orang minum air dan sebagainya. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang menimpa manusia ni, seperti banyaklah dia sebut dalam satu buku berkenaan Al-Ijaz At-Tibbi, berkenaan mukjizat-mukjizat dari sudut perubatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak penyakit yang menimpa manusia ni kerana pencemaran dari sudut pencemaran makanan atau pencemaran air, semuanya boleh diselesaikan dengan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila disebut berbagai-bagai penyakit, ada penyakit askariasis, sejenis penyakit yang disebabkan oleh satu cacing yang kalau kita mengikut data sebanyak lebih 1.2 bilion manusia di atas muka dunia ni yang pernah menghidapi penyakit tersebut. Dia kata semua ni boleh selesai dengan cara satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jaga di sudut persekitaran, jangan buang air di tempat-tempat merata, jangan buang air di tempat-tempat yang jadikan minuman. Di negara-negara Arab, sungai ni sangat-sangat penting. Sungai ni lah di sebahagian negara mereka jadikan air laut sebagai minuman. Mereka suling, mereka tapis. Ada sebagai tempat mereka jadikan sungai ni sebagai tempat untuk mereka dapatkan sumber air. Kalaulah semua manusia, semua orang di tempat tersebut buang air dalam sungai, maka itulah punca berlakunya penyakit. Nabi lari dari awal lagi. Daripada hadis Jabir, Nabi sebut annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqid. Nabi lari daripada buang air di tempat air bertakung. Sebab itu menjadi tempat orang ramai minum air dan sebagainya. Hadis ni termasuk dalam hadis At-Tibbi Al-Wiqai. Perubatan yang Nabi ajarkan kepada kita dari sudut mencegah. Ada dua jenis perubatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kategori. Yang pertama yang Nabi ajar berbentuk At-Tibbi Al-Wiqai. Perubatan dari sudut pencegahan. Yang kedua, Nabi ajar kepada kita At-Tibbi Al-Ilaji. Perubatan dari sudut bagaimana nak merawat. Dua ni perkara ni diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang Islam mendapat panduan dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang benda ni manusia tak boleh nak fikir. Kita tengok di sebahagian negara, kadang-kadang ada sebahagian negara, sebagai contoh India, kita boleh tengok dunia melaporkan bagaimana sebagai tempat di India ni mereka jadikan tempat air mereka ni, pantai ke sungai mereka sebagai tempat buang air. Manusia kita tahu ada di kalangan mereka yang cerdik pandai, ada kalangan mereka yang pakar dan bidang masing-masing. Tapi kadang-kadang manusia ni oleh kerana sikap mereka tak boleh nak fikir. Sepatut bila ada orang cerdik pandai, bila ada orang yang pakar, mereka boleh fikir benda ni tak boleh. Tak boleh buat lagu ni, tak boleh buat lagu ni. Tapi tak boleh nak sapa tahap mereka untuk berfikir sedemikian. Sebab itulah Nabi mari kepada kita ajar. Orang Arab yang tak cerdik, tak sah. Orang yang pakar, orang Arab yang tak cerdik pun bila dengar hadis ni dia faham. Dia amalkan. Dia laksanakan hadis ni. Dia buat. Lalu hak tak cerdik ni dia boleh menyelesaikan masalah. Berbanding hak tak cerdik, tapi oleh kerana mereka tidak melakukan At-Tib Al-Wiqai, penjaga sebagaimana sebutkan tadi, menyebabkan berlakunya berbagai-bagai penyakit. Syekh sebut sini sebagai komentar fal harsu 'ala an-nazafah asy-syakhsiyah wal bi'iyah.
kita mementingkan untuk menjaga kebersihan peribadi secara peribadi dan juga kebersihan sekeliling atau sekitar. Ahammu anasir at-tibbi, itu adalah unsur-unsur paling penting dalam perubatan al-wiqai, dalam pencegahan minal amr al-adiyah wal wabaiyah, daripada penyakit-penyakit biasa dan juga penyakit wabak. Itu adalah dua hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang berhubung dengan kesihatan, yang berhubung dengan perubatan, yang jadi satu garis panduan kepada kita. Boleh jadi sebagai hadis tadi kita dengar biasa saja, tapi bagi ahli perubatan, bila mereka kaji, mereka mengatakan hadis ini cukup penting sebenarnya dari sudut ilmu perubatan manusia. Bagaimana nak menjaga manusia daripada penyakit dan yang sebagainya. Untuk hari ini, insya-Allah kita berhenti setakat tu dulu. Kita hanya sempat baca dua hadis saja hari ini. InsyaAllah kita sambung pada masa yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.